Salam perpaduan, salam sejahtera kepada murid tingkatan 2 Cikgu Ciu. Hari ini kita akan pergi ke subtopik 5.2 iaitu subtopik episod yang terakhir zaman Kesultanan Melayu Melaka iaitu hubungan luar. Kamu kena ingat kerajaan zaman Kesultanan Melayu Melaka sudah ada hubungan di luar kerajaan Alam Melayu iaitu hubungan luar di pesada dunia. Kita akan tengok dunia mana yang kerajaan zaman Kesultanan Melayu Melaka ni bekerjasama. Okey. So dia hubungan luar ni berkaitan dengan kerajaan zaman Kesultanan Melayu Melaka, okey, Cikgu Ciu Syafong, dengan kerajaan luar. Kerajaan luar itu bermaksud kerajaan di luar kawasan alam Melayu. Kamu kena ingat macam tu. So you dah have a big picture. Cikgu Ciu bawa kamu untuk berkongsi apa yang sudah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka kontak dengan kerajaan luar. So pengenalan ini kita kena tahu Kesultanan Melayu Melaka ni dia telah menjalankan hubungan luar ataupun dengan istilah yang mudah senang ingat, cari kawan. Cari kawan, hubungan luar, cari kawan untuk kerjasama. Okey, paling mudah dan ringkas. Okey, so dia nak cari kawan ni untuk apa? Okey, untuk hubungan diplomatik berbaik-baik. Okey, yang pertama nak cari kawan ataupun kenapa nak wujudkan hubungan luar itu? Yang pertama nak berbaik-baik dengan kerajaan luar. Nombor dua ialah bidang ekonomi iaitu perdagangan. Dia nak buat bisnes. Okey. Hubungan berlaku dengan kerajaan Alam Melayu seperti kerajaan Pasai, Demak, Majapahit dan Makassar. Stop to record. Okey, kita sambung. Okey, so kita tengok kerajaan luar itu Pasai, Demak, Majapahit. Bukan kerajaan luar. Ini kerajaan tempatan, kerajaan Alam Melayu ni. Dan ini kerajaan Alam Melayu yang lain, bersama kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Dan kita akan tengok lagi, iaitu hubungan luar berlaku di luar kawasan Alam Melayu. Maksudnya out from Asians, out from Asia Tenggara, iaitu Alam Melayu, itu China. You know China? Okay. Ryukyu Jepun, Jepun, Siam, Mesir, Asia Barat, Parsi, Turki, Begu, Begu itu di kawasan Eropah, berdekatan kawasan Eropah. So hubungan ini, hubungan nak cari kawan ni di luar kerajaan Alam Melayu ni untuk apa? Untuk nak kestabilan. Nak masuk kestabilan tu selamatlah, selamat dan stabil dan okey, dah stabil tu confirm ada keselamatan safe and then mengekalkan penguasaan pentadbiran kuasa pentadbiran ataupun kuasa politik nak kekalkan kuasa politik kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dalam bidang apa? Dalam perdagangan di Selat Melaka. So you should know Melaka ni ialah center perdagangan in the world. Center perdagangan in the world yang mana Cikgu Ciu sudah tunjuk di pada permulaan iaitu peta dunia. Hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan Alam Melayu. Jom kita tengok kerajaan Alam Melayu ni. So kerajaan Alam Melayu ni dia bekerja dengan siapa? Okey, Pasai Pasai ni dia nak berbaik ni, nak cari kawan. Kenapa? Atas dasar sama taraf. Kita tengok same lah, kita sama level sama level bahasa mudah sama level. Macam mana nak sama level itu Maksudnya hubungan diplomatik ini berlaku sebab apa? Sebab perkahwinan Sultan Melaka ni dengan puteri kerajaan Pasai dia married iaitu nama dia Puteri Lakna Kaumala. Dan hubungan ini telah berkongsi pendapat, berbincang berkaitan dengan agama Islam
Pasai dengan Melaka ni macam hampir sama lah, hampir sama level lah sebab macam keluarga. Hubungan ini membantu kemunculan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam. Kita dah belajar. Melaka itu merupakan pusat penyebaran agama Islam. Sebab raja ataupun raja kemudian diganti dengan sultan. Sultan tu, raja dengan sultan sama saja maksud, iaitu sebelum dan selepas kedatangan Islam saja yang memisahkan penggunaan raja dan sultan. So sultan itu beragama Islam, confirm tempat pemerintahan mereka khusus yang Melaka ini dia menjadi pusat penyebaran agama Islam. Kemudian Demak. Demak. Kenapa tadi kita dah belajar pasal-pasal sebab kahwin. Sebab kahwin tu nak berbaik-baik. Kemudian Demak ini dasar kepentingan bersama perdagangan. Perdagangan dan penyebaran Islam. So ada dua. Satu perdagangan ekonomi, penyebaran Islam. So kenapa nak bekerjasama dengan kerajaan Demak ni? Membekalkan beras, guys. Ini penting. Kalau tak ada kerajaan Demak, mungkin Melaka ni dia tak ada tanam padi. Kamu kena ingat, tak ada tanaman padi di Melaka pada masa itu. So dia bergantung terus kepada kerajaan Demak. Bahagian bahan makanan, rempah ratus, tentera kepada Melaka. So ini objektif ataupun tujuan kenapa Melaka nak bekerjasama dengan ataupun menjalinkan hubungan dengan Demak. Sebab ada bahan makanan dan rempah ratus, juga tentera bila perlu. Hubungan ini menjamin keamanan. Ini kesan apa akibat daripada menjalinkan hubungan dengan Demak, iaitu menjamin keamanan dan kemakmuran Melaka. Kemakmuran makmur ni kamu kena ingat maju, mudah, bahasa yang mudah, maju dalam bidang ekonomi. Kemudian Majapahit. Kenapa nak berbaik-baik dengan Majapahit? Sebab kahwin juga. Tadi kita dah tengok pasal juga kahwin. Majapahit pun kahwin. Kahwin dengan puteri Majapahit pula. Tadi kahwin dengan puteri kerajaan Pasai. Kahwin pula puteri dengan puteri Majapahit. So apabila dah kahwin, ada macam hubungan rapat lah, iaitu persahabatan dengan Majapahit. Dan wilayah Melaka ni semakin luas. Sebab Majapahit tu merupakan salah satu kerajaan yang kuat pada masa itu. So wilayah ni, kawasan Melaka ni semakin luas lah. Dan tamaknya ancaman daripada Majapahit. Dulu kamu kena ingat, dulu kenapa para miswara lari dari Palembang kemudian ke Temasek, kemudian ke Melaka. Kenapa? Sebab ancaman Majapahit. Selepas adanya hubungan luar, iaitu melalui perkahwinan, Majapahit tidak serang lagi Melaka, seperti mana Palembang dulu. Okey. Makassar. Okey, kenapa nak berbaik dengan Makassar? Menghantar putusan itu message, menghantar message. Message apa? Message nak cari kawan, nak berbaik-baik dengan Makassar. So hubungan ini dia berbaik tu sebab nak bekerjasama dalam bidang perdagangan, perkapalan, Islam, culture, kebudayaan dan kesenian. So hubungan ini semakin rapat. Kerajaan Makassar ini menghadiahi budak raja kepada Sultan Melaka. So dia give a gift lah. Gift itu panggil budak raja kepada Sultan Melaka. Tu eratkan lagi hubungan Makassar dengan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Itu ialah kerajaan alam Melayu. Kita tengok tadi ada Pasai, betul? Itu alam Melayu. Kejap, ada kawan nak masuk lagi. Oh, Aida nak masuk. Welcome Aida. Satu Pasai. Kedua kita tengok apa dia tadi? Makassar. Kemudian Demak. Okey. Dan apa lagi? Majapahit. Itu semua ialah di kawasan alam Melayu. Betul
So kita nak tengok kerajaan luar alam Melayu pula. Ini ialah indoor lah ataupun di alam Melayu. Kerajaan Melayu Melaka juga dia bekerjasama dengan ataupun menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan luar alam Melayu. Kita tengok kerajaan luar alam Melayu. Yang pertama China. Okey, China ini dia menjalinkan hubungan diplomatik berbaik-baik. Cikgu Chiu dah cakap berbaik-baik. Lepas tu hubungan nak jadi kawan and then perdagangan nak cari hubungan ekonomi dengan China So dia dengan kunjungan utusan hantar mesej Hantar mesej diketuai oleh siapa? Hantar mesej diketuai oleh Yinqing pada tahun abad ke-15 lagi dengan Laksamana Cheng He tahun 1405 lagi So penggunaan payung kuning ini alat kebesaran raja cok mohong sepersalinan pakaian sebagai tanda periktirafan kepada Sultan Melaka. So di sini kita tengok China dengan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka atau kerajaan Melaka bagi ayat muda kerajaan Melaka dulu dia sudah menjalinkan hubungan luar dengan China Kemudian kita tengok pula Melaka ni dah dapat perlindungan naungan daripada China. Dan China dia iktiraf kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ini sebagai naungan iaitu bagi perlindungan untuk mengelakkan ancaman Siam. So Melaka ni dah ada satu kuasa besar yang jaga kerajaan Kesultanan Melayu Melaka semasa itu. So Siam takut nak kacau Melaka lagi. Melaka mahu situasi menang-menang So maksudnya walaupun Melaka ni sangat kuat Melaka ni sangat kuat tau. Sebab belakang ataupun ada orang jaga iaitu China jaga Melaka. So Melaka tak nak serang Siam tak nak serang Siam. Tapi nak elakkan perang iaitu menang-menang tu selesai dengan baik. Selesai dengan baik iaitu situasi menang-menang. Untuk kekalkan kedaulatan. What is kedaulatan? Untuk kekalkan raja kuasa raja ni, kedaulatan bermaksud kuasa raja yang diiktiraf ataupun ditaati oleh masyarakat Melayu Melaka pada masa itu diiktiraf rakyat. Kuasa raja diiktiraf rakyat kedaulatan ataupun istilah yang paling mudah merdeka lah kemerdekaan kedaulatan tu konteks ini kita guna yang ni lah kuasa raja yang diiktiraf rakyat. Okey, kita tengok Jepun pula. Kenapa sampai Jepun kerajaan alam Melayu Melaka ini untuk menjalin hubungan diplomatik dengan perdagangan ekonomi dengan kerajaan Ryukyu iaitu Sultan Mansur Shah iaitu Sultan Melaka pada masa itu hantar surat kepada kerajaan Jepun sebab attitude pedagang yang datang ke Melaka ini melanggar undang-undang Melaka. You tengok di sini. Pedagang dari Jepun Ryukyu dia datang ke Melaka tapi dia tak ikut undang-undang. That's why Sultan Mansur Sultan Melaka pada masa itu hantar mesej kepada kerajaan Jepun, maklumlah pedagang kamu ni tak ikut undang-undang. You kena ingat di Melaka ni kita ada dua undang-undang iaitu undang-undang Laut Melaka, betul? Sudah belajar kan? Okey, satu lagi apa dia? Boleh Cikgu Ciu apa ni? Tahu satu lagi undang-undang apa? Boleh tulis tak? Typing.
Satu ialah Undang-Undang Laut Melaka, betul. Satu lagi apa dia? Masih ingat? Satu undang-undang lagi. Undang-undang apa di Melaka? Kamu sudah belajar pada masa dulu? Ingat lagi? Boleh komen? Okey, sekejap ya. Laut Cina, bukan iaitu Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka So good try Mohanaras, tak apa. Di Melaka ni ada, pernah dengar? Kalau pernah dengar, tulis 1. Kawan-kawan yang pernah dengar Hukum Kanun Melaka, tulis 1, type 1 di komen. Okey? Alright, kita sambung lagi So pedagang dari Jepun ni tak ikut undang-undang So dengan adanya hubungan dengan kerajaan Jepun, maka pedagang membantu meningkatkan lagi pedagang dengan Melaka lah Okey. So Siam lah. Tadi kita tengok Jepun, kita tengok Siam lah. Kenapa nak menjalinkan hubungan luar dengan Siam Okey. Sebab kamu kena ingat dulu para milik suara ini dengan Sultan Muzaffar Shah ni diancam oleh Siam. Melaka ni nak berbaik-baik, tak nak bergaduh, tak nak peperangan. Dia telah menjalinkan hubungan dengan Siam. Dasar diplomatik dan perdagangan untuk bidang ekonomi. Kemudian Melaka ni dia hantar mesej pula utusan kepada Siam diketuai oleh Pembesar Tun Telanai dan Menteri Jana Putra Hubungan ini Melaka membolehkan bekalan kayu jati Di Siam tu sangat kaya dengan kayu jati Kayu jati ni kita buat rumah beras dan bahan makanan daripada Siam serta dapat menjalinkan keselamatan. Okey. So berbaik dengan Siam akan dapat kayu jati, dapat beras dan dapat perlindungan. So Siam tak mengancam lagi Next. Kerajaan lain. Okey, kerajaan lain tu kita tengok iaitu kerajaan lain tu lebih kepada ke Asia Barat Asia Barat. Luzon Gujarat, Coromandel, Bengal, India. Okey. Melaka juga menjalinkan hubungan dengan Mesir, Parsi, Turki, Arab. Tengok di Asia Barat. Berdekatan dengan India, sebelah kerajaan India pada masa itu. Kesannya Melaka muncul sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam. Yang ulung Ulung, what is ulung? Ulung ni ialah tersohor lah, tersohor. Tersohor maksudnya orang tahu Melaka ni sebagai pusat penyebaran Islam. Kesimpulannya, cepat kita hari ni kita dah sampai kesimpulannya. Hubungan luar menyebabkan kerajaan lain menghormati kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka. So mereka respect kuasa raja. Okey, kejap. Mereka sangat respect kuasa raja kena ingat Sangat respect kuasa raja. Kedaulatan ialah kuasa raja yang diiktiraf, yang diterima rakyat. Kedaulatan bermaksud kuasa raja yang diterima oleh rakyat. Okey. So kesimpulannya semua negara menghormati kerajaan Melayu Melaka. Kemudian keselamatan kerajaan Melayu Melaka ini terjamin kekal Sebab apa? Sebab kerajaan Melayu Melaka ni berbaik-baik dengan semua negara tak nak cari gaduh. Sebagai generasi pewaris kita perlu terus memelihara hubungan baik ini. Apa maksud memelihara? Jaga hubungan luar dengan negara lain agar kedaulatan negara kekal terpelihara. Okay guys, kamu boleh type komen nak. Kedaulatan negara ini, apa maksud kedaulatan negara? Okay, kita tengok Melaka tadi. Melaka
Kalau Cikgu Ciu kata kedaulatan Melaka ialah Sultan Melaka, betul. Kuasa Sultan Melaka diiktiraf. Kuasa Sultan Melaka diterima oleh rakyat. Betul. Kalau kedaulatan Melaka. Sultan Melaka, kuasa Sultan Melaka diterima oleh rakyat. Kalau negara kita sekarang Malaysia ni boleh ganti dengan apa? Sultan Melaka ni. Okey, kedaulatan ialah lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Very good. Cantik Mohan Naraz. Okey. So, terima kasih Mohan Naraz. Very good I love your comment. Very much So, okey. So, saya ambil Mohan Naraz punya komen. Kedaulatan ialah lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Okey, lambang kekuasaan tinggi seseorang sultan itu masuknya kedaulatan negara ni Malaysia, betul. Malaysia ni siapa yang ada kuasa yang paling tinggi? Yang di-Pertuan Agong, betul. Yang inilah yang di-Pertuan Agong. So yang di-Pertuan Agong ni ialah ketua negara yang mempunyai kuasa tertinggi dan diterima rakyat. Diterima rakyat. Ini bezanya negara kita dan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Faham Di Malaysia, kalau Cikgu Ciu kata di Malaysia peringkat negeri iaitu raja raja ada kuasa mutlak, autonomi yang diterima oleh rakyat So ini latihan. Siapa yang ada buku kerja, kamu kena siapkan muka surat 45 iaitu soalan objektif. So nyatakan kerajaan alam Melayu, nanti kita akan tengok yang ni yang menjalinkan hubungan dengan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Mengapakah kerajaan Melayu Melaka menghantar utusan ke Ryukyu, Jepun? Kenapa? Pada pendapat anda, setujukah anda bahawa hubungan luar dapat membantu negara meningkatkan pendapatan ekonomi? Yang ada atas talian jangan keluar dulu. Yang ini Cikgu Ciu record untuk kawan-kawan kamu yang tak dapat join. Okey, sekian, terima kasih. Cikgu Ciu, guru sejarah, guru yang mengambil berat ilmu sejarah anda. Itu saja untuk hari ini. Stay safe dan kita jumpa lagi pada minggu depan. Sekian, terima kasih.